Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu program rezeki subuh, pemberian insentif RM3 khas kepada kanak-kanak sekolah rendah yang telah dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Demikian juga disokong oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, yang mana akan memberi peluang kepada anak-anak kariah di setiap masjid di Negeri Perlis untuk dapat RM3 bila mereka datang solat subuh secara berjemaah di masjid-masjid di Negeri Perlis. Jadi ada orang tak sokong, ada orang sokong, ada orang kata perkara ini adalah bid'ah, tapi Negeri Perlis sendiri yang selalu tentang bid'ah, dia pula yang buat. Hari ini kita nak dengar penjelasan daripada Mufti Perlis berkaitan tentang isu ni. Kita doakan semoga-moga kita dapat manfaat ilmu. Saya nak sebut sikit lah. MAIPS bagi RM3. Masjid dah bagi dah. Masjid Alwi RM4 ke? Masjid Alwi RM4. Budak-budak sehari RM5. Di Perlis ni ada RM5 dari dulu lagi. Sebagai galakan, Nabi SAW ada bagi hadiah kepada orang yang pandai berdoa. Nabi bagi hadiah. Ada dalam sunnah. Jadi MAIPS tengok masjid-masjid bagilah RM300,000 untuk setiap masjid bagi, supaya bagi pelajar budak-budak ni yang bawah daripada sekolah, yang sekolah rendah ni datang masjid solat subuh. Ramai solat subuh budak-budak. Mudah-mudahan lama-lama lekatlah dia. Bukan senang nak sembahyang subuh ni. Saya jumpa sebagian budak-budak kerap mari tanya, mai apa? Mai sendiri. Ayah kami tak mai. Ayah tak mai. Dia mai. Kira ayah dia lebih kuat, kecil lagi boleh mai. Tak tahulah, mungkin ayah dia kerja malam ke apa, saya tak tahulah kan. Tapi kira setakat dia duk mai tu, ayah dia tak mai lagi lah kan. Maksudnya mudah-mudahan orang patut melihat the beauty of benda tu. Benda tu termasuk dalam satu didikan, education. Hak setengah orang yang hasad ni dia tengok-tengok, tu tak bid'ah pula. Dia sampai bab-bab agama, bab tu pun dia tak faham. Bid'ah bab apa? Ia kaitan dengan kifiat ibadah. Yang ni soal galakan nak bagi orang mai masjid. Nabi ada buat. Nabi ada dalam sunnah Nabi bagi kepada orang yang pandai berdoa. Nabi dengar, Nabi bagi hadiah. Itu satu galakan. Tambah budak-budak, dia tak faham, dia tak nampak benda tu. Tengok, boleh buat bid'ah boleh, orang nak buat tak boleh. Kalau nak bid'ah sangat, pergi naik unta lah. Macam tu tuan-tuan akan dengar. Dulu mereka kafirkan orang yang kata kalau siapa nak buat hudud, pergi balik zaman batu dululah. Zaman Nabi ya. Dia kata kafir. Pasal hina hukum. Perkataan bid'ah dalam hadis lebih banyak lagi daripada perkataan tentang potong tangan. Bahkan Nabi bila berkhutbah, wa kullu bid'atin dhalalah, Nabi masukkan dalam khutbah Nabi. Dia main-main. Mungkin dia tak setuju dengan tarif tu. Ya, apa yang bid'ah, apa yang tak bid'ah. Tapi dia mempersendakan hasrat orang yang tak mau buat benda yang Nabi tak buat. Let's say lah, ada orang yang tak mau buat benda yang Nabi tak buat. Dan ada orang yang dia buat benda yang Nabi tak buat atas alasan mungkin boleh. Cuma saya nak tanya, kalau orang tu tak buat yang Nabi tak buat, atas alasan dia anggap tak boleh, kerana dia nak follow Nabi sebiji, dia selamat ke tak? Selamat ke tak? Dia sebiji macam yang Nabi, takkan tak selamat? Betul tak? Okey, ada orang yang dia buat yang Nabi tak buat, dia kata mungkin boleh. Okey, kalau mungkin boleh, dia selamat. Tapi kalau mungkin tak boleh, pasal dia ada kemungkinan mungkin boleh dan mungkin tak boleh. Tapi kalau ikut version Nabi saja, tentu dah boleh. Patutnya dia ada hasrat macam orang kata, aku ni tak mau pergi, aku nak sembahyang jemaah. Hang ni kalau nak sembahyang jemaah sangat untuk cari makan, pergi sembahyang jemaah sajalah. Kita boleh kata kat orang macam tu kerana hasrat dia nak solat jemaah? Tak boleh kita kata tak apalah, nak sembahyang jemaah tak apa, jengah jalan boleh sembahyang lagi. Itu betul lah jawapan. Tapi bila kita mempersendakan hasratnya untuk takarrub kepada Allah, kita telah mempersendakan hasrat orang mendekatkan diri kepada Allah. Kata, saya tak mau pergi tuan-tuan majlis tu. Ada perempuan duduk minum apa, saya tak mau pergi. Dah kena kita nak minum, kita pergi minum ke kedai lain. Tak apa nak pergi lah. Saya tak mau kawasan tu. Dia ni punya teruk lah. Macam mana tu pun tak boleh. Adakah patut kita kata dia? Betul tak? Kita nak pergi kita punya hal. Tapi dia yang berniat nak mengelakkan diri pergi kepada kawasan yang mungkin baginya syubhah, dia lebih afdal pada kita. Betul tak? Anda faham tak? Golongan ini, dia kadang-kadang haduk ni dia mengaji pun kita tak tahu apa yang dia mengaji lah. Dia hanya tahu itu. Dia hanya tahu, saya dengar lah kawan-kawan duk cerita ada orang yang kata macam tu. Dia hanya tahu pergi mengaji, gelak ketawa, lepas tu dia mencerca orang lain. Sedangkan orang belajar agama untuk takarrub pada Allah. Kita mempelajari hadis Nabi untuk mengamalkan apa yang Nabi buat. Semua benda. Buat kod ni, Tok Syekh pakai yang ni, buat Tok Syekh pakai yang ni, buat Tok Syekh, semua ikut. Tapi bila kita ikut Nabi sebiji, patah balik zaman unta lah. Tapi majlis cinta Nabi. Cinta Nabi ke cinta Tok Syekh? Cinta Nabi baca hadis tu lah.
ikut dalam hadis tu lah. Yang kita duk tengok, berebut minta Syekh. Tuan-tuan kena sampai tak munasabah. Sekarang DNA ni, isu DNA masa saya cerita, ada orang yang dah pergi test DNA dah. Dan bila pergi test DNA dah yang mengaku Nabi ni, memang tak sampai nasab dia pada Nabi. Sekarang ni DNA ni dia canggih tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi test kita ni, kita boleh tahu semua. Bukan daripada keturunan kita dulu semua tahu. Yang mengaku Habib di Indonesia tu pergi test, paling banyak sekali dia punya keturunan dia tu Asia Tengah, Afrika, India, Cina. Arab ni sikit pun tak ada. Belum lagi keluarga Nabi. Arab tu pun tak ada. Ada tuan-tuan boleh tengok. Dia orang dah ada yang berani pergi test, memang tak terbukti. Sekarang kemajuan DNA ni, tuan-tuan boleh test tuan-tuan. Dia akan tahu kaum darah Quraisy. Dia tahu Quraisy. Kod Quraisy tu ada. Kod Ali bin Abi Talib, Fatimah bin Zahra ada. Sudah ada sampel tu kat bawah. Ada satu Habib Indonesia. Dia kata kalau nak test, nak buktikan, korek kubur Nabi dulu. Pergi ambil, baru test dia. Dia kata mana ada. Tapi mana ada boleh buktikan siapa. Mereka tak tahu DNA telah mencapai pencapaian tu. Tuan-tuan masih ingat dulu. Ada yang dalam majlis yang kata dia baru saja sudah meminum darah Rasulullah. Tuan tengok dalam internet masih ada. Yang kata, yang mendakwa keluarga konon mereka ni, keluarga Nabi Habib pun, minum darah Nabi. Darah Nabi tu dia ambil mana? Satu cawan tu. Ambil mana? Ha? Pun begitu kau bawa ni, Masya Allah, Masya Allah. Sehingga mereka menutup akal mereka untuk berfikir. Agama sebab itulah, agama menghalang cult. Agama menghalang fanatik kepada golongan agama. Kita di Perlis ni, kita tak mau benda-benda ni. Hormat golongan agama, hormat tok guru, betul. Fanatik lain. Fanatik awak dah tak boleh fikir yang dia buat salah ataupun betul. Tok guru kita ikut, salah betul. Kena tanya dia apa alasan dia buat. Dia bukan Nabi. Sehingga dia dirinya menjadi hujah. Nabi dirinya menjadi hujah. Nabi kita tak perlu tanya sebab. Alhamdulillah kita telah menuntun kenyataan daripada Dr. Muhammad Asrul Zainal Abidin sendiri, dan kita tahu bahawa rupa-rupanya bagi duit kepada budak-budak ni bukan baru diberlakukan, tetapi sudah lama dilakukan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis kepada budak-budak yang datang ke masjid. Dan Masjid Alwi sendiri bukan bagi RM3, dia bagi RM5, lagi banyak lah, sehingga ia dapat menggalakkan ramai budak-budak untuk datang ke masjid, sehingga akhirnya dia akan menggalakkan budak-budak kita untuk pergi ke masjid. Dan itu adalah satu perkara yang bagus dan tidaklah termasuk di dalam perkara-perkara yang dianggap sebagai bid'ah. Ia adalah hadiah kepada budak-budak dan tidak termasuk di dalam perkara bid'ah. Bagus untuk kita dapatkan manfaat ilmu daripada kenyataan-kenyataan seperti ini, supaya lebih ramai budak-budak kita rajin pergi masjid. Bukan dekat budak-budak, orang tua pun kita nak ajak untuk pergi ke masjid. Sebab masalah kita kadang-kadang ada masjid yang tidak mesra budak-budak untuk datang ke masjid. Saya baru tadi pun pergi solat di satu masjid yang ada budak-budak lebih kurang umur 11-12 tahun. Dia nak pergi duduk dekat saf yang pertama. Bukan belakang imam pun, tetapi duduk di saf yang pertama. Ada pakcik yang datang lebih lewat daripada dia, tarik budak tu untuk duduk kat belakang. Dan orang yang duduk di saf belakang pun tarik juga budak tu untuk duduk di belakang. Itu adalah satu peristiwa yang cukup-cukup tidak bagus, yang tak patut berlaku di masjid. Kita bimbang budak itu pula akan rasa trauma dengan masjid yang tidak mesra. Saya berharap program-program yang dapat menggalakkan budak-budak dan orang tua pergi ke masjid ni dapat diteruskan seperti mana yang telah dilakukan sebelum ini, iaitu subuh macam Jumaat yang dilakukan oleh pihak wisata dan viral pula ke mana-mana, dekat mana-mana tempat untuk melakukan program-program seumpama dengan itu. Saya yakin program seperti ini adalah program bermanfaat. Sagu hati yang diberikan, hadiah yang diberikan dapat memberikan galakan, dan ia juga dapat menunjukkan kemesraan masjid dan ahli agama, masjid dan orang-orang agama dengan budak-budak. Budak-budak ni kalau waktu kecil kita dah biasakan dia ke masjid, waktu besar mungkin dia tak susah sangat nak pergi ke masjid. Tapi kalau budak waktu kecil pun kita tak ajak dia ataupun kita tak galakkan dia pergi ke masjid, maka kat besar kita bimbang dia takut untuk pergi ke masjid dan tidak biasa pergi ke masjid. Semoga Allah Taala upgrade ilmu kita sehingga derajat kita juga diangkat di sisi Allah SWT. Akhirnya kita dapat manfaat kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang telah menonton. Saya cadangkan anda untuk dapatkan 9 buah buku yang saya buat special choice, special edition, yang memang saya cadangkan untuk orang-orang awam, orang-orang yang nak tahu tentang pengetahuan agama tetapi bersifat asas. Mereka dapatkan buku ini. 9 judul itu ada di bahagian description. Saya jarangkan untuk anda segera untuk milikinya kerana saya nak bagi kepada 350 orang sahaja. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.